Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini Kim setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona untuk Destinasi IKIM jam 4 petang hingga jam 7 malam untuk edisi di petang Rabu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini dan telah berkumandang azan Fardhu Asar pada jam 4.43 petang bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sama-sama kita tunaikan solat di awal waktu. Semoga kita dapat keberkatan dalam hidup kita. Ya, betul. Berkat itu hadir dalam pelbagai cara melalui dari sudut kesihatan kita, keuangan kita dan juga pelbagai lagi. Tapi ada kuncinya untuk kita mendapat keberkatan dalam hidup ini berdasarkan apa yang dikongsikan oleh para asatizah kita. Ya, betul. Antaranya, jika kita ada ilmu, berusahalah menjadikannya bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, jika kita punyai harta pula, berikanlah sebahagiannya agar menjadi sedekah jariah. Dan jika kita ada anak, didiklah dengan baik agar menjadi anak yang saleh-salehah. Amin. Semoga berkat dalam apa sahaja bidang yang kita ada hari ini, setiap laluannya ada kebaikan dan juga boleh kita jadikan sebagai amal jariah. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, banyak perkongsian insya-Allah selepas ini. Untuk anda, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. قدمت ليك قصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك يا ابن الأكارم جيتك Wahai kekasih mulia, kekasih yang tercinta, Kau membawa bahagia dalam jiwa semua. Anta al-azim 'inda Allah, aqsam bihatak Allah, yang terpuji disayangi dari makhluk hingga Allah. Bahrum man'anka dalla, hatta wa ma zarbitak, ana min saghir habbitak. قدمت ليك قصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك يا ابن الأكارم جيتك هويتك منذ يافع وجدت حبك نافع lautan tak mutiara bagai rembulan di angkasa يا من للخلق شافع آويني كوني هويتك أنا من صغير حبيتك قدمت ليك قصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك يا ابن الأكارم جيتك الفخر طقطق ليك قبلت ربنا ليك الفخر طقطق ليك قبلت ربنا ليك أخلاق متيادة تمدينgan
Informasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين
وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak, yakni binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Mari bersama menyumbang ke dana pembinaan Masjid Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau, Kampung Jerimbung, Kuala Balah, Jeli, Kelantan. Pertanyaan lanjut hubungi 014 530 5331, 014 530 5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Sumbangan anda, laburan akhirat. Menara Berkembar Petronas siap dibina pada tahun 1996 dan dibuka secara rasmi oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu pada 31 Ogos 1999. Dengan ketinggian 452 meter, Menara Berkembar Petronas telah mencatat sejarah sebagai bangunan berkembar tertinggi di Malaysia, malah di dunia. Mempunyai 88 tingkat, Menara Berkembar ini telah dibina atas tapak lumba kuda jalan ampang dan dibina menggunakan keluli dan kaca yang direka menyerupai motif kesenian Islam. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Saya Syafiq, rakan tugas Mona, temankan anda di jam yang kedua dah. Kita berada di Destinasi IKIM, bersiaran seawal jam 4 petang hingga jam 7 malam nanti. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Dan ada perkongsian yang untuk jam kedua ini setiap hari Rabu. Kita akan bersama yang rancangan yang bertanya-tanya ni. Fas Aluna, tanyalah kami. Betul, perkongsian oleh yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Pusat Syarak, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Seperti biasa, boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita akan bersara langsung di situ. Iya, memilih guru itulah topik yang perbincangan yang Dr. Nik akan bawa untuk petang ini. Untuk anda soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Baik, kita akan sama-sama hayati perbincangan dalam rancangan Fas Aluna selepas ini. Bisakah kita satukan suara tentang hadapi dunia? Hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkan cinta. Kita selalu berbangga dengan setiap warna kita yang selalu berbeza. Pernahkah kita coba bertanya mengapa harus berbeza? Mengapa tak sama? Bersatulah di antara beda, satu dalam cita. Bisakah kita satukan suara lantang hadapi dunia? Hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkanlah cinta. Ataukah kita memilih berbeda? Meskipun kita saudara, aku dia kita mereka, satu iman satu Tuhannya. Sering merasa lebih dari yang lainnya dan ingin dipuja.
kita puas berbangga dengan warna yang berbeda saat dunia dalam duka. Bersatulah di antara beda, satu dalam cita. Bisakah kita satukan suara, lantang hadapi dunia, hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkanlah cinta. Ataukah kita memilih berbeda, meskipun kita saudara, aku dia kita mereka, satu iman satu Tuhannya. Alangkah indah jika kita bersama hadapi kerasnya dunia. Bisakah kita satukan suara, lantang hadapi dunia, hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkanlah cinta. Ataukah kita memilih berbeda, meskipun kita saudara, aku dia kita mereka, satu iman satu Tuhannya. Bersatulah dalam satu Islam saja. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nak tahu kelajuan peranti pintar dalam 5G? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana kandungan kreatif dan perniagaan atas talian dikuasai? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana cyber security dan undang-undang berfungsi? Di MMU ada jawapannya. Semua itu dan banyak lagi ada di Multimedia University, kerana MMU ialah anda menerajui masa hadapan digital. Layari mmu.edu.my. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Kuala Terengganu 100.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang kita wawarkan seperti biasa untuk membawakan rancangan di setiap hari Rabu, iaitu rancangan Fas'aluna bertajuk Tanyalah Kami. Okey. Terima kasih kepada anda yang dah pun mula tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita juga bersama langsung di situ selain daripada setiap platform frekuensi kita, tapi juga kita bawakan dari sudut soalan pertanyaan anda di situ di ruangan komen kita, mana? Betul. Kita akan buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Betul. Dan untuk pertemuan rancangan Fas'aluna pada kali ini, masih lagi kita nak bersama dengan yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka?
Alhamdulillah. Mona sihat? Alhamdulillah. Doktor Syafiq. sihat. Baik, insyaAllah. Terima kasih doktor. Sudah lagi bersama kita pada petang ini. Ya. Dan seperti biasa Mona, setiap kali pertemuan ada tajuk perbincangannya. Ya, insya-Allah untuk petang ini ada tajuknya. Tapi sebelum tajuk yang kita nak war-warkan bersama para pendengar, ada soalan-soalan yang dibawa dari minggu lepas untuk doktor jawabkan untuk minggu ni. Boleh doktor ya? Ya. Kita mula dengan soalan. Ada soalan dari Rosni Hasan bertanya, ilmu berkaitan tasawuf selamat untuk kita sebarkan. Betul ke Dr. Nick? Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini. Dan berhubung dengan soalan yang diajukan, adakah selamat untuk kita sebarkan ilmu tasawuf? Pertama, kita kena faham dulu asal ilmu tasawuf itu, iaitu ilmu tasawuf ini bersumberkan daripada hadis Jibril alaihissalam. Yang kita tahu mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Dan ihsan itu ila an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu ataupun tasawuf itu ialah suatu ilmu yang dikembangkan daripada ihsan. Itu bagi mencapai maqam ihsan. Maqam ihsan ataupun tasawuf ditarifkan oleh Profesor Syed Naqib Al-Atas ialah mengamalkan syariat pada maqam tasawuf. Beramal dengan Islam pada maqam tasawuf. Baik, adapun tentang kita nak menyebarkan, di situ ada beberapa perkara yang kita kena faham lagi. Kerana ilmu tasawuf ni dia bukan ilmu yang satu level. Dia ada banyak peringkat. Satu peringkat seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam Syiar Salikin. Syekh Samad kata ilmu tasawuf itu ada 3 peringkat. Satu peringkat yang asas sekali yang kita panggil mubtadi', peringkat yang awal, iaitu dia menceritakan tentang tazkiyatun nufus, pembersihan penyucian hati. Yang itu kita baca Qalbun Salim dengan Ustaz Muhadir, kitab yang disyarahkan Ustaz Muhadir itu kan. Tadi baru jumpa dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki. Alhamdulillah. So jadi dia membicarakan tentang perkara-perkara asas. Penawar dan kitab-kitab tu dah adalah termasuklah Qalbun Salim ataupun penawar bagi hati, ataupun kitab lainnya macam Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, begitulah. Dia tidak adalah jelas yang mana yang mana asas, tapi begitulah lebih kurang. Yang paling asas yang membicarakan tentang perlunya kita menyucikan hati, membersihkan hati. Jangan marah, kawal kemarahan, kawal ego, jangan khianat, semua sekali sifat-sifat mazmumah itu dan hiasi dengan sifat-sifat. Yang keduanya ialah tingkatan yang dipanggil mutawasid. Mutawasid ini tingkat pertengahan, orang yang sudah bersih dah. Bukanlah bersih completely kan, tidaklah, juga ada perangai-perangai yang mungkin tak elok lagi, tetapi dia telah menjalani jalan penyucian itu. Dia telah membersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, maksiat zahir, maksiat batin pun dia dah cuba kawal, jaga diri dia. Ini kitab-kitab yang sesuai untuk dibaca oleh orang yang peringkat pertengahan, yang disebut sebagai kitab hikam, kitab Ibn Atta'illah Iskandari, kitab At-Tadbir fi Isqati Tadbir, contohnya. Ini antara kitab yang sesuai untuk orang yang pertengahan. Dan yang ketiga yang disebut muntahi, peringkat yang orang yang sudah boleh katakan bersih hatinya, dan juga peringkat pertengahan orang yang dah juga kita kata kuat zikirnya, amalannya bagus, istiqamahnya dahsyat, tetapi orang yang ingin makrifah, orang yang ingin kenal Allah SWT itu dengan hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya, makrifah Allah Ta'ala, ilmu hakikat dia kata yang tinggi sekali ya. Kadang-kadang orang cakap benda macam ni, dia tu pergi lompat ilmu hakikat kan, benda tengok nak menunjukkan dalam tasawuf itu dia ada payah kan. Kita kadang tengok yang kat YouTube tu
Si Asap cakap ini ilmu hakikat semayang tak payah apa. Itu bukan hakikat, itu khurafat, itu ilmu sesat. Jadi ilmu yang tinggi ini, ilmu hakikat ini, dia adalah ilmu ma'rifah ini yang untuk kenal, untuk menambahkan keyakinan. Disebutkan ainul yakin ataupun hakul yakin. Yang melibatkan kita kata ilmu laduni, zauqi dan sebagainya. Jadi untuk yang ini, yang kitab-kitab yang dibaca adalah kitab yang lebih tinggi lah. Ihsan Kamil oleh Jili ataupun Mishkatul Anwar oleh Imam Ghazali dan lain-lain. Jadi persoalan yang kita nak sebar ni yang mana? Berbalik pada soalan Puan Rosni itu, yang mana yang kita nak sebar? Yang mana yang kita nak kongsi dengan orang? So kalau ilmu tasawuf yang peringkat yang pertama boleh. Yang pertama tu boleh, sabarlah, jangan kita marah-marah, jom kita zikir sama-sama. Itu ilmu tasawuf yang peringkat asas. Yang boleh kita boleh buat, kita boleh ajak orang. Untuk dia lebih kepada untuk berakhlak yang baik. Adabnya, akhlaknya semua sekali. Yang tu kita boleh nak kongsi. Pastikan dia daripada sunnah, daripada ajaran Islam yang sebetulnya, yang sahih. Adapun yang dua yang pertengahan tak boleh nak sebar sewenang. Dia kena orang yang sudah menguasai ilmu tasawuf, para mursyid yang sudah ada pengalaman dan tahu benda sebab nanti tersalah sebar. Betul. Wallahualam. Allah Rabbi. Itu dia peringkat demi peringkat supaya kita tahu adanya setiap tuntutan ilmu tersebut perlu ada asasnya, perlu ada juga gurunya dan juga satu persatu kita kena faham kan. Betul. Okey, soalan berikut yang kita dapat tapi kita tengok pada masa ni, kejap lagi doktor akan jawab soalan tersebut. Kita bacakan sekarang ni. Antara sahabat kita yang bertanya, doktor, sebagai penuntut ilmu, mengajar belum waktunya bukan satu kemuliaan tetapi boleh membinasakan kerana belum matang dalam ilmu. Apa pendapat dan juga saranan doktor kepada anak muda yang gemar mengajar atau komen sesuatu isu padahal masih lagi dalam belajar? Nanti doktor akan berikan pandangan di situ insyaAllah. Ya, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaghayra dinillahi yabghun وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mendedahkan sikap ahli kitab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang Yahudi bernama Ka'ab al-Ashraf dan kawan-kawannya telah bertelagah dengan orang-orang Nasrani. Lalu kedua-dua pihak pergi mendapatkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk diadili. Mereka bertanya, "Wahai Muhammad, dalam kalangan kami siapakah yang lebih berhak dengan agama Nabi Ibrahim?" Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Kedua-dua kalian iaitu Yahudi dan Nasrani tiada kaitan dengan Nabi Ibrahim." Akibatnya kedua-dua pihak ahli kitab ini tidak menerima jawapan baginda dan menyatakan penolakan mereka terhadap baginda dan Islam. Lalu turunlah ayat ini. Sikap menolak kebenaran Islam ini datang daripada keegoan dan kesombongan ahli kitab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Tuhan yang tunduk kepadanya segala makhluk di langit dan di bumi, sama ada yang tunduk secara sukarela ataupun terpaksa. Sukarela bagi sekalian makhluk yang tiada pilihan melainkan menuruti sahaja ketetapan Allah buat mereka. Juga bagi manusia yang berakal, iaitu mereka yang beriman dengan pilihan mereka sendiri. Sementara yang terpaksa tunduk adalah disebabkan telah ditimpa bala, seumpama Fir'aun yang sedang menghadapi kematiannya hendak lemas dalam lautan. Tiba-tiba ia terpaksa beriman kerana terlalu takut. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima imannya. Allah berfirman,
yang bermaksud, maka iman yang mereka katakan semasa melihat azab kami tidak berguna lagi kepada mereka. Yang demikian adalah menurut sunnatullah yang telah berlaku kepada hamba-hambanya, dan pada saat itu rugilah orang-orang yang kufur ingkar. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanialah kami. Ya, betul. Kita sedang secara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Untuk anda, kalau ada soalan pertanyaan, boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen. Okey. Sebelum berehat tadi, kita dah pun wawarkan soalan ni kita dapat dari sahabat peringkat kita. Nak teruskan lagi perbincangan selanjutnya. Ada sahabat kita bertanya, doktor, apakah saranan doktor kepada anak muda yang gemar mengajar atau komen sesuatu isu padahal masih lagi dalam proses belajar, doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dalam kita mengajak orang untuk menghayati Islam, atau kita kata berdakwah, dia tidak kira umur. Dia tidak kira umur. Yang kedua, satu lagi ialah ilmu juga dia bukan berdasarkan umur. Sebagai contoh, kita lihat Imam Malik, beliau mengajar di Masjid Nabawi, pernah seawal umur 17 tahun. Imam Syafi'i dikatakan memberi fatwa seawal umur 18 tahun. Diberi izin oleh gurunya. Budak belasan lagi. Kan, muda lagi. Itu diberi izin oleh guru-gurunya untuk memberi fatwa. Jadi, pertama kita kena bezakan antara guru dan da'i. Kalau untuk menjadi guru, dia mestilah seorang yang alim, seorang yang memiliki keilmuan yang tinggi, diizinkan, diijazahkan ataupun diberikan keizinan oleh guru dia dengan kemampuan yang dimiliki untuk dia mengajar dan sebagainya. Adapun tentang dakwah, kita nak ajak orang, yang tu terpakai untuk semua orang. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Itu bukan tuntutan mengajar. Dia tuntutan berdakwah. Tuntutan berdakwah dia terpakai untuk semua orang. So sama juga kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kan, kamu adalah umat yang terbaik, kan, ta'muruna bil ma'ruf, kamu suruh buat baik, kan, dan kamu larang orang buat jahat. Sama juga. Kita tak boleh saya bukan ustaz nak larang orang buat maksiat. Tak semestinya ustaz. Kita kena larang orang kalau benda tu maksiat. Dia minum arak, dia buat benda yang tak elok, dia berzina sebelah rumah kita sebagai contoh, kita tahu dia buat benda yang tak elok. Kan, benda tu menjadi kewajipan kita untuk berdakwah. Adapun mengajar ilmu yang tertentu, yang khusus, ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu tasawuf, maka sudah pasti dia memerlukan ilmu yang tinggi, keilmuan. Jadi kerana itu seorang yang belum mencapai kematangan, dia bukan isu umur, ilmu itu. Adakah dia sudah sampai keilmuan dia? Kita kata tadi kan, ilmu macam Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain-lain ramai yang kita boleh lihat orang yang tak sampai umur 40 dan alim. Macam sekarang ni pun Syekh Usama Al-Azhari 30-an alim, kan. So bukan masalah umur, tetapi masalah isunya ialah ilmu yang dimiliki, fakih, kemampuan itu. So ada pun dia nak komen benda semua sekali tu, sebaiknya kalau orang yang masih belum ada ilmu dan masih dalam belajar, adabnya. Sebab tu kita kena belajar adab. Adab dulu. Tak payah nak cakap banyak. Tak payah nak komen lebih-lebih, kan. Diam je kalau kita pun masih belajar, budak lagi, kan. Ada pun tentang mengajak orang kepada dakwah, mengajak orang kepada Islam, itu terbuka kepada semua orang. Jadi perbahasan yang tinggi-tinggi tu kita tinggal. Kita kena tahu had kita. Nak komen dah ke apa, kita kena tahu batasan kita. Wallahualam. Ya, terima kasih doktor. Dan ada soalan satu lagi, Nur Azimah Abu Hasan bertanya, doktor, bila pergi kuliah maghrib dah mula kita masuk, dibolehkan lagi ke untuk buat tahiyatul masjid? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW menyebut, iza dakhala ahadukumul masjid fayarka' raka'ataini qabla an yajlisa.
Atau kama qala. Nabi kata apabila kamu masuk masjid, hendaklah kamu dirikan 2 rakaat. Solat ataupun kita panggil solat tahiyatul masjid sebelum kamu duduk. Baik, sekarang ada satu hadis lain. Satu ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Tiba-tiba seorang sahabat duduk. Dia masuk sebab dia nak menghormati, dia ingat nak menghormati Nabi, maka dia duduk. Kan sebab Nabi tengah berkhutbah. Maka Nabi kata, ya Sulaik kum farka' rakataini wa tajawaz fihima. Dia kata sahabat tu nama Sulaik. Wahai Sulaik, bangun kamu dan lakukan sembahyang sunat 2 rakaat yang kita kata sunat tahiyatul masjid dia, tapi ringkaskan. Cepat, khafif, ringkaskan, mudahkan. Jangan sudah imam tengah khutbah kita baca surah Baqarah. Kan? Ringkaskan, baca qul a'udzu birabbin nas ke kausar ke apa qul huwallah ke, ringkaskan baca kan. Jadi dan Nabi kata siapa yang masuk masjid dan imam sedang khutbah, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Tapi sembahyang yang ringkas, yang pendek. Jadi di situ para ulama mengkiaskan antara orang yang bagi khutbah tadi dengan majlis ilmu. Sekiranya khutbah pun Nabi suruh bangun apatah lagi majlis ilmu. Majlis ilmu lagilah kalau kita masuk ada majlis ilmu, kita buat sembahyang sunat yang ringkas. Jangan baca kuat pula. Kan baca satu masjid dengar kan. Orang buat majlis ilmu tepi tu kita sembahyang sunat tu. So buat ringkas dan kita join majlis ilmu. Selesai. Wallahu a'lam. Mudah untuk kita buat kan amal ibadahnya. Okey. Soalan berikutnya kita dapat doktor, ada yang bertanya, doktor, bolehkah orang Muslim menuntut ilmu silap mata? Macam mana tu? Saya pun pertama kali saya dengar tentang silap mata ni kan. Bukanlah dengar, tapi nak tahu hukum. Saya pun tak tahu hukum. Kalau sihir kita tahu hukum kan. Sihir tu hukum. Sihir memang jelaslah. Dia kena beza, Syafiq. Soalan yang saudara Razak ni kan, saudara Cik Abdul Razak Talib Tania ni, kita kena beza antara sihir dengan silap mata. Sihir ni sihir lah, sihir yang magic dia panggil kan. Yang tu haram lah hukum dia. Yang tu apa, bila syak lah, tak ada keraguan lah. Yang tu apa, jelas haram. Adapun silap mata ni orang Arab panggil, mana tahulah, al-ab al-khafiyah kan. Al-ab al-khafiyah ataupun dia panggil khida' al-basari kan. Dia macam itulah. Dia macam menipu mata kita saja kan. Dia bukannya ada apa-apa kan. Dia tidak adalah gunakan syaitan ke unsur-unsur khurafat ke apa semua. Jadi saya Google lah juga, carikan fatwa apa. Tengok, saya jumpalah yang Darul Ifta' Al-Am di Jordan ni. Dia kata apa yang dikatakan al-ab al-khafiyah ni, dia tidak sama dengan sihir dan hukumnya tidak termasuk dalam mahfum sihir. Jadi dia tidaklah haram. Dia tidak jatuh hukum haram. Tapi orang kata sihir lah. Dia kata wa in sumiyat sihran inda nas, kan orang kata nampak sihir, padahal dia bukan sihir, dia hanya sekadar silap mata saja. Jadi ulama mengatakan bahawasanya fala haraja fi, mana tidak ada masalah untuk dia buat silap mata. Cuma lakin al-aula bil muslim syaghl waqti bil nafi' wal mufid. Tetapi lebih baik orang Islam itu tidak buang masa benda yang tidak memberi faedah. Setakat nak menghiburkan kanak-kanak ke apa. Bolehlah kan, tapi janganlah kita buang masa dengan benda-benda yang, carilah kalau kita nak belajar, dia kata nak nuntut ilmu tu, carilah ilmu yang bermanfaat. Kalau sikit-sikit yang kita tak ada buang masa belajar trik-trik tu untuk hibur anak-anak cucu tu, bolehlah. Dia tidak sampai jatuhkan haram, tetapi dia bukan benda yang sehingga kita menghabiskan umur kita, masa kita untuk belajar sihir. Lepas satu sihir yang silap mata yang level rendah, belajar pula yang tinggi, belajar advance. Itu dah jadi tidak berfaedah. Tidak keperluan. Tidak keperluan. Dan mufid.
Jadi ala kulli hal maknanya hukum dia boleh, tetapi jangan buang masa, jangan baca. Ya. Terima kasih doktor. Ada soalan satu lagi sebelum kita berehat ini dari Nur Azima juga bertanya, bolehkah kita membaca Al-Quran dan berzikir atau berselawat sambil mendengar kuliah? Kalau kita nak berzikir dalam hati itu tak ada masalah. Boleh je. Kalau kita nak berzikir dalam hati sambil kita dengar kuliah Allah, 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 itu tidak mengganggu, boleh. Tapi kalau kita nak baca Quran dan kita duduk dalam majlis ilmu dalam masa yang sama, kuat-kuat tak boleh lah. Saya ingat itu je kot yang dimasukkan kan. Jadi sebaik-baiknya kita, kalau kita fokus lah, kalau dalam majlis ilmu tu kita fokus. Tak payahlah kita orang mengajar depan kita baca Quran dalam majlis tu kan. Jadi kita tak menghormati majlis pula. Cuma kecuali kalau kita baca perlahan ataupun baca yang orang tak dengar kan. Macam kita zikir dalam hati kan. Orang tak mengganggu orang, itu boleh. Itu lebih menghormati adab majlis lah kita kira begitu. Dia tidak adalah jelas halal haram ke apa, tidak, tapi dari segi adab majlis itu wallahualam. Baik. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini itulah soalan pertanyaan dari minggu lepas, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Lahad Datu 107.3 FM. Nilai-nilai bersama IKIM. Ilmu. Nilai utama ataupun nilai pertama yang dipakai ialah ilmu. Abu Bakar As-Siddiq yang hidup di antara tahun 537 hingga tahun 630 pernah menyatakan dengan izin dalam bahasa Inggeris, knowledge is the life of the mind. Agama Islam meletakkan orang yang berilmu pada satu tahap yang tinggi. Ilmu jugalah yang akan menjadi salah satu asas utama yang membezakan keupayaan manusia di antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Majah bersabda yang bermaksud menuntut ilmu adalah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam. Dan sekarang ini begitu banyak sumber mencari ilmu. Dan pertamanya melalui machine learning, telefon pintar, kereta autonomous, peta navigasi, aplikasi kewangan, e-dagang, sistem keselamatan dan sebagainya. Ini adalah merupakan kepintaran buatan yang menjadi sebahagian daripada unsur penting dalam hidup kita, yang patut kita berhati-hati kerana bukan semua ilmu yang kita perolehi melalui machine learning ini yang boleh kita percayai. Jadi kita terpaksa berwaspada dalam usaha kita untuk menimba ilmu daripada machine learning devices ini. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Carta Nasyid IKIM. Bersama saya, Irwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna Tanialah Kami. Ya, betul. Kita masih lagi bersama yang berusaha Dr. Nid Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Syarak IKIM. Dan sebenarnya kita nak bawakan tajuk untuk perbincangan pada petang ini, iaitu memilih guru. Juga sama-sama itu kita akan ambil soalan pertanyaan dari sahabat pendengar kita. Ya, dan untuk
waktu ini bersama Dr. Ni kita teruskan ke bab yang seterusnya daripada kitab Ta'lim Al-Muta'allim, Tariqat Ta'lim oleh Imam Al-Zarnuji. Ya, silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab yang seterusnya daripada kitab ini, di mana Imam Zarnuji menyebut tentang fasal pada menyatakan tentang memilih guru, teman belajar dan juga tekun dalam menimba ilmu. Saya baca sikitlah untuk keberkatan majlis kan. Kita dapat lepas ni kita bacalah dia punya Melayu. Kalau nak baca Arab semua nanti tak habislah. Kan yang bagi li talibil ilmi an yakhtar min kulli ilmin ahsanahu wa man yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal thumma ma yahtaju ilaihi fil mal فيقدم علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا لكن يكون إثما. Baik, Imam Zarnuji menyebut para murid hendaklah memilih, pertama milih ilmu dulu. Ilmu pengetahuan yang paling baik, yang paling sesuai untuk diri dia. Kenapa? Kerana umur kita tak panjang. Kita tak boleh nak belajar semua. Ilmu silap mata pun nak belajar. Nak jadi David Copperfield pun nak jadi kan, semua kan. Jadi tak sesuai. Imam Zarnuji kata macam tu. Ulama kata semua macam tu. Imam Ghazali pun sama. Pertama-tama yang perlu dipelajari oleh seorang murid ialah ilmu yang paling baik yang diperlukannya dalam urusan agama. Urusan agama ni ada 3 ilmu yang paling penting, yang paling besar sekali dalam kita menghadapi hidup kita. Ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu akidah. 3 tu. Nak semayang kena tahu hukum hakam dia. Nanti kalau nak pergi haji Syafiq kena tahu hukum hakam dia. Betul. Tak nak pergi tak payah tahu lagi. Tapi dah nak pergi kena tahu. Tahu juga buat mana pun kan. Tak boleh belajar. Nak buka bisnes kena tahu hukum hakam dia. Jadi bila kita nak terlibat dalam sesuatu tu kita kena tahu. Kalau kita nak ibadah kita kena tahu tentang ibadah. Bila kita nak terlibat, nak semayang kena tahu semayang, nak puasa kena tahu hukum hakam puasa. Jadi benda tu perlu tahu. Dan juga ilmu-ilmu yang diperlukan pada saat itu, keperluan kita. Macam saya kata tadilah, nak buka bisnes kena tahu. Ada orang nak main saham, kena tahu hukum saham. Ada orang nak main Bitcoin contohnya, kena tahu hukum Bitcoin tu macam mana. Kan? Jadi semua itu apabila tiba masa dia, kita kena tahu. Kita jangan ingat tidak ada hukum Islam dalam kehidupan kita. Semua ada. Jangan ingat hukum Islam ini hanya untuk sembahyang puasa zakat aja, tak. Apa sahaja ada hukum Islam. Ada hukum di situ. 5 hukum, dia tak aduk kepada 5 hukum itu. Sama ada di halal, haram, harus, makruh atau wajib. Kan? Kalau kita kata hukum ni, apa hukum dia? Macam dulu satu ketika bayi tabung uji kan. Itu satu benda baru. Jadi ulama bahas. Macam mana ni? Boleh ke tidak? Bayi tabung uji. Bahas, ulama banyak bahas. Boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Jadi akhirnya diputuskan okey, kalau daripada suami isteri yang sah apa semua sekali dibolehkan, diharuskan, dengan dikendalikan macam-macam lah syarat tu, baca fatwa lah. Jadi itu hukum dia, maknanya kena tahu. Jangan bukan boleh pergi sembrono je. Kalau di barat tu bayi tumpang banyak kan, seragit mada tu daripada benih mana-mana pun masuk dalam rahim ibu kan. Tak tahu siapa, nasab hancur. Kita tak boleh buat macam tu. Kita walaupun benda tu adalah dari segi keturunan, dari segi zuriat, tetapi ada hukum Islam dalam tu. Semua benda ada hukum Islam dalam tu. Jadi kita kena tahu. Kemudian barulah selepas itu yang paling utama sekali Imam sebutnya ialah ilmu akidah. Yang kita kena tahu dengan dalil. Kita kena tahu dengan dalil. Sebagai contoh, ilmu tauhid itu didahulukan. Sebagai contoh kita kata Allah itu wujud. Kita tak boleh jadi muqallid. Muqallid ni macam mana? Kita ikut ayah kita. Macam Syafiq kan. Kenapa Syafiq kata Allah itu ada, Allah itu wujud? Tak tahulah, ayah kata Allah itu wujud. Saya ikut ayah je. Tak boleh. Tak boleh. Dia datang pada kita sendiri. Dia kena tahu. Kita tahu. Kita kena tahu.
Kenapa Allah itu wujud? Sekurang-kurangnya kita tahu wujudnya Allah itu ialah sebab adanya alam ini. Setiap yang wujud, setiap yang ada benda ni, ada barang dia ni, ada yang menciptakannya. Mikrofon ni ada kilangnya, ada orang yang buatnya. Jadi begitu juga wujud alamnya. At least kat situ pun dah cukup. Baunya kita ada faham tentang tauhid itu. Jadi ini benda yang paling basic sekali yang kita kena belajar, yang kita kena tahu. Ilmu yang paling asas yang kita kena kuasai ialah ilmu tauhid. Ilmu fiqh tadi kita sebut nak semayang puasa, dan ilmu tasawuf. Tasawuf tu yang kita kata, yang kita bincang qaul bersalin itulah. Kan bagaimana nak menyucikan hatinya dengan bersih daripada dosa-dosa riya, takabur dan sebagainya. Jadi ini adalah yang penting sekali. Dan seterusnya Imam Zanuji menyebut kalau kita tak tahu benda ni ialah suatu yang berdosa. Suatu yang berdosa walaupun sah orang yang muqallid ini, dan setengah riwayat kata sah, yang keimanannya boleh diterima, tetapi dari segi dosanya dia berdosa. Ada yang kata tak sah, tu tak payah bahas lah, itu bagi Dr. Aiman lah, dia kalam akidah kan. Baik, para murid yang saya bahasa Melayu, para murid juga hendaklah mempelajari ilmu dan para salaf, daripada para salaf, ilmu-ilmu yang diajar oleh para salaf. Maka hendaklah kita tetap pada ilmu kita seperti mana yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya dia kata, tinggalkanlah ilmu debat yang muncul setelah meninggalnya para ulama. Jadi tinggalkan yang untuk berdebat-debat, banyak-banyak perdebatan fiqh yang tidak memberi manfaat. Dulu lepas pada Nabi wafat dan para ulama dia kemudian berdebat banyak, bergaduh. Sekarang kita dah tak banyak sangat dah ulama, di kalangan ulama yang adanya yang bawah-bawah ni duk bergaduh. Ulama dah tak bergaduh dah. Yang ni dia kata okey ni mazhab Hanafi, ni mazhab Maliki, ni mazhab Hambali. Tak adalah yang nak paksa ikut satu ni yang betul, tak ada. Di kalangan para ulama dah sepakat dah. Kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan maknanya kita dah setuju dah. Subuh kunut tu Syafi'i je. Tak payahlah nak paksa orang suruh kunut kan. Tak nak kunut sudahlah. Kan kita kunut lah, kita Syafi'i. Macam tu. Tapi masalahnya ada yang nak lawan kata kunut ni tak ada dalil tak betul kan. Mazhab Syafi'i ni tak kuat hujah dia, hadis tu tak kuat lah. Jadi tak perlu. Yang bawah-bawah je, yang atas-atas dah settle. Yang bawah ni, yang bid'ah itu apa semua kan. Jadi kita tak perlu. Zanuji kata jangan sibukkan benda-benda yang perdebatan yang menyia-nyiakan, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Dan apabila umat Muhammad SAW suka berbantah-bantah, maka itulah juga tandanya akan muncul hari kiamat. Dan tandanya akan berakhir ataupun akan ilmu itu semakin hilang. Jadi ini antara pesanan yang disampaikan oleh Imam Zanuji. Panjang lagi ni kalau kita nak pergi, mungkin saya kira ada 1-2 soalan lagi yang mungkin kita boleh raikan sebelum kita pergi kepada yang lain. Mungkin sebagai kesimpulan atau penutup bagi memilih guru ini ialah di mana Imam Abu Hanifah dia memilih gurunya iaitu tuan guru dia Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Kerana Imam Muhammad mempunyai kriteria yang sesuai sebagai sifat seorang guru. Imam Abu Hanifah menyebut, dia kata sesungguhnya beliau adalah seorang guru berakhlak mulia, penyantun dan penyabar. Aku bertahan mengaji kepadanya hingga aku seperti sekarang ini. Jadi itu intipati ringkasnya. Seorang kriteria memilih guru itu hendaklah guru yang berakhlak. Bukan guru yang maki hamun orang, bukan guru yang tengking-tengking orang yang tidak akhlak, guru yang penyabar, penyantun, kasihan belas kat muridnya. Jadi itu guru yang antara kriteria lah. Banyaklah kriteria mungkin akan kita dengar nanti, tapi itu antara yang wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan ada soalan di WhatsApp konti 01129004 dan juga di FB Live Ikim Afam pada waktu ini. Ya, betul. Ada sahabat kita bertanya, doktor, bagaimana jika seorang ustaz atau ustazah yang mengajar ilmu agama tapi dalam masa yang sama merendah-rendahkan orang lain melakukan dosa ataupun menyindir secara sengaja ataupun tidak? Para jemaah yang masih lagi belum benar-benar berubah, sedangkan seorang itu sudi datang untuk luangkan masa belajar ilmu tapi belum mampu berubah secara keseluruhannya. Bagaimana, doktor? Ini yang kita sebut tadi kan. Yang kita sebut guru, kriteria guru tadi kan. Baru je kita sebut guru mempunyai sifat yang sabar, menyantun, berakhlak. Jadi kalau guru suka sindir-sindir, itu satu yang tak elok lah. Tetapi saya pun tak boleh nak komen apa yang dimaksudkan di situ. Kadang-kadang itu satu pendekatan pun boleh jadi juga. Pendekatan mendidik ini dia ada targhib, dia ada tarhib. Dia nak motivate orang. Ada orang motivate orang dengan cara yang keras. Pom kan, menakutkan orang dengan neraka. Masuklah. Itu cara nak motivasikan orang, wallahu alam. Saya pun tak pasti apa yang dimaksudkan itu, tetapi yang pentingnya ialah setiap guru tu dia hendaklah memiliki akhlak dalam mendidik muridnya, bersesuaian dengan keadaan murid lah. Kalau budak-budak, kanak-kanak lain cara didik, orang tua lain cara didik. Mungkin kalau yang degil-degil tu keras sikit. Kalau perempuan tu mungkin lembut sikit. Dia ada, orang kata art dia lah, dia ada seni dalam mendidik ni. Dan kita kena pandai lah, bukannya sama saja budak kecil pun kita marah macam tak. Budak kecil macam Nabi buat kan. Abah Umair kan, macam mana kau punya ni, burung kau macam mana. Kan Nabi bagus kan, akhlak Nabi kan? Itu cara Allah Allah. Ya, terima kasih doktor. Ada soalan satu lagi untuk waktu ini, bertanya, boleh kita berzikir dalam hati jika berada di tempat yang tak suci sebab tak mau buang masa? Ya, boleh. Kalau dalam kita duduk bilik air ke apa semua, kalau kita dalam hati kita nak berzikir, itu tak maksudnya dengan lafaz sudah. Yang tu tidak, setahu saya tak adalah haram, tidak diharamkan. Jangan kita lafaz keluar kan. Katanya diriwayatkan ada sahabat yang disebabkan banyaknya berzikir, ada sahabat yang letak batu kerikil dalam lidah dia ketika masuk tandas. Sebab apa? Sebab takut terlepas. Sebab dia kuat sangat zikir. Kan, sebab dia tak berhenti berzikir, subhanallah, selawat ke apa semua. Jadi bila dia masuk tandas, dia takut dia terlepas tu. Jadi sehingga dia terpaksa letakkan batu-batu kecil dalam mulut tu supaya dia ingat bahasanya aku ni tak boleh berzikir kan. Kita memang tak berzikir kan. Kita memang jenis tak berzikir. Luar tandas pun tak berzikir. Dalam tandas memang jauh sekali lah. Allah. Panggilan peringatan tu. Harap ini tidak termasuk dalam ustaz yang menyindir tu. Sama-sama beringat untuk saya juga. Sama-sama beringat kita. Okey, soalan terakhir satu yang kita dapat di sini. Ada sahabat kita Sarip Dol dari Negeri Sembilan bertanya, doktor, apa beza guru mursyid dan mukhtabar, doktor? Guru muktabar ni biasanya kita rujuk kepada muktabar ustaz lah, ulama muktabar. Ulama muktabar ni ulama yang silam, khususnya ulama yang awal-awal Islam dulu, para ulama 3 kurun yang pertama, dan ulama-ulama yang memang terkenal kebewaan mereka, yang kita ambil khibrah, yang kita ambil panduan, yang jadi kehebatannya diakui oleh semua orang. Itu orang tak dispute lah dia punya kehebatan dia. Tapi kalau macam saya ni bukan ulama muktabar kan, bukan ustaz muktabar contoh kan. Sebab sekarang ni orang dah tak ada lah. Orang dah, generasi yang kita kata generasi yang baru ini sudah orang tak panggil muktabar lagi. Dulu-dulu yang lama, yang silam. Guru mursyid ni guru yang sudah mencapai ma'rifah. Kalau dalam tarekat biasanya yang dipanggil guru mursyid. Orang yang sudah capai ma'rifah, yang sudah diberi keizinan untuk mengijazahkan orang, untuk memberi bai'ah kepada orang untuk masuk dalam sesuatu tarekat, itu dia panggil guru yang mursyid. Itu beza dia. Biasanya guru mursyid. Guru muktabar tak ada.
ulama muktabar, ulama yang lama tu, yang memang terkenal lah. Wallahi itu secara ringkas lah. Kalau nak takrif yang sebenarnya ulama muktabar tu kena kau tengok kamus lah. Wallahualam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan untuk waktu ini. Mungkin ada kata-kata terakhir daripada doktor untuk petang ini, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung bicara kita, dan banyak yang kita dapat soalan-soalan. Saya mengalukanlah soalan, pandangan, komentar juga dalam rancangan Fas'aluna ni, dan kita pun tak mau banyak bercakap sangat, tapi kita mau banyak meraihkan. Tapi kita akan ada setiap minggu topik-topik yang kita bicarakan, dan untuk kali ini, musim ini saya pilih kitab Zarnuji ni sebab melihat kalut sangat orang tentang ilmu ni. Kan tentang ilmu ni tak tahu pangkal ujung pangkal, macam tak adalah budak-budak lagi dah nak komen, nak beri pandangan, nak mengajar-ngajar dan sebagainya yang belum sampai kelayakan. Kalau yang muda-mudi yang dah berkelayakan, yang dah lengkap ilmu dia seperti mana Imam Malik, Imam Syafi'i kan, itu tak ada masalah. Tapi kalau yang masih belajar, yang belum lagi, dia kena tahu batas dia. Dalam amal ma'ruf nahi munkar boleh, dalam benda yang mengajak kepada dakwah tu tak ada masalah. Tapi benda-benda perbahasan yang dalam, yang tinggi, itu serahkan kepada orang yang alim ulama yang sepatutnya. Jadi itulah pentingnya kita beradab dalam ilmu, dan dalam beradab dalam kita belajar dan dengan ulama juga. Saya kira itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia jelas dan juga faham kita dengan setiap apa yang kita bincangkan, termasuk soalan-soalan yang sampai di Facebook dan juga di YouTube serta di talian WhatsApp konti. InsyaAllah semoga kita dapat sampaikan lagi perbincangan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga untuk berikan manfaatnya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni, dan juga terima kasih kepada para pendengar. Dan untuk anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan juga selepas siaran, walaupun bagaimanapun di email rancangan Fas'aluna, fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredha